Bah! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Mwah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dengan aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang subscribe, like, komen dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan lupa juga untuk follow aku dekat all of my social media platform. Dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Nak dijadikan ceritanya macam tu, jangan juga lupa untuk tekan loceng tong tu. Tekan loceng tu. Kalau korang tak tekan loceng tepi subscribe tu, nanti kalau aku ada upload video baru, korang akan terlepas. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan aku nak ingatkan juga, jangan lupa untuk tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah ni. Korang tekan link tu, download, create account ataupun register account, screenshot hantarkan dekat DM Instagram aku. Dan kepada korang yang tak ada Instagram, boleh hantar dekat TikTok. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan korang boleh join giveaway ni. Aku akan pilih 5 orang yang terawal untuk aku belikan Diamonds Mobile Legends, Diamond Free Fire, Roblox. Kalau korang boleh main Valorant ke, kalau nak hoodie dekat Shopee ke, aku akan belanja 5 orang yang terawal saja. Nak dijadikan cerita macam tu. So kepada korang yang dah hantar dekat DM tu, InsyaAllah aku akan balas satu persatu. Okay guys, seperti korang dah tengok dekat bawah, hari ni kita ada dalam segmen Noror. Nak dijadikan cerita macam tu. Dan ada tetamu istimewa yang akan masuk dekat video aku kali ni. Dan sebelum tu kalau korang tengok ada macam benjol, bukan benjol, macam jerawat yang bengong dekat sini. Ada jerawat pula dekat hidung. Tapi korang bukan nak tengok muka aku, korang nak dengar cerita kan? Nak dijadikan cerita macam tu. So tanpa basa-basi, korang pun nak tengok tetamu siapa sebenarnya yang akan handle kita punya video hari ni. So itu adalah abang sulung aku yang korang tunggu-tunggu sangat selama ni dekat komen-komen tu kan. Asyik dengan baby je, mana abang sulung, asyik dengan baby je. So hari ni aku invite dia untuk buat cerita seram dalam segmen Noror kita kali ni. Nak dijadikan cerita macam tu. So tanpa basa-basi, kita nak buat apa? Invite lah dia masuk. Masuk! Tak! Tak lah, aku dah tak. Ya Allah. Okay, tapi tak apalah. Okay, ni lah abang sulung aku. Aku dah cakap tak, dia tak nak tak. Okay, tapi tak apalah. So ni lah abang sulung aku yang korang nak tengok sangat-sangat tu. Nama dia apa nanti dia akan terangkan sendirilah. So macam korang dah tengok lah. Okay, dia dah macam bomoh yang tak berbayar pakai-pakai macam ni malam-malam. Tapi tak apa, kita dalam segmen Noror. So tanpa basa-basi, kita kena buat apa? Tutup lampu. Okay guys, so sekarang abang aku akan handlekan cerita Noror kita ni. Aku nak pesan, ini cara dia bercerita, ini cerita dia apa benda semua. So korang kalau faham ke tak faham ke, korang buat faham je lah. Sebab korang kan nak segmen Noror banyak-banyak So hari ni kita dalam segmen seram lagi. Dia akan ceritakan pengalaman seram dia ke apa benda ke, tapi dengan cara dia nak dijadikan cerita macam tu. So tanpa basa-basi, ini dia punya IG dekat bawah ni, bawah muka dia ni ada nama dia, Arif Aiman apa benda semua ni. So korang boleh follow dekat IG dia lah kalau korang nak follow lah. Okay, sekarang ni tengah senyap. Okay, jomlah kita mulakan cerita seram kita. Okay, kau ambil tempat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sikit. Kuat ni. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abang kepada Ikmal, ya. Yang sulung katakan sulung Abang sulung ni. Yang mana nak sangat konten yang kata betul ke Ikmal ni orang kata ada kisah-kisah seram di sebalik pada cerita ni. Cuma hari ni pada dalam video ni kita panggil aku je lah. Aku berbahasakan aku je lah aku nak kongsi sikit pengalaman kisah seram yang pada mulanya. Sebelum tu aku lupa aku nak intro aku punya profile. Nama aku Kau saya ingat macam bodoh. Okay, nama aku orang boleh panggil Aiman. Berumur 23 tahun. Status single. Okay, status tu penting, single. Ya, biasa lah, tak ada orang lain. Tapi bukan benda tu yang kita nak ceritakan. Yang kita nak ceritakan adalah kisah seram, pengalaman aku. Benda ni mungkin ada orang yang pernah alami, ada yang baru nak tahu kisah-kisah mistik ni. Tapi kita dalam sebagai orang Islam, kita kena wajib percaya yang perkara-perkara gaib tu memang wujud. Okay. First of all, cerita ni berlaku pada tahun 2019. Berlakunya tu sebelum tu, kisahnya aku ni suka buat video. Dulu aku minat tak gambar, tapi yelah mobigrafi, tapi bukan fotografer. Tu korang kena tahu. Aku suka buat video. Video ni pasal
Video ni ni cerita seram ni, bukan kisah kelakar. Lah. Okay. Aku dengar ni kisah ni berlaku waktu tu aku masih aku lepas LI aku lepas latihan industri. Aku dapat orang kata cuti lah kan. Masa ni aku belum konvo lagi. Dah 23 tahun aku belum konvo lagi. Yelah, maklumlah dengan pandemik yang berlaku ni, jadi semua stop. Pada tahun 2019 tu aku ni kononnya nak travel lah, tapi bukan travel dalam masa 3 hari 2 malam. Ibarat aku ni travel pergi balik hari. Yang semua orang tahu aku duduk Kuantan. Aku ni dengan member aku ni berdua ni, mulanya aku nak kiranya kita orang lepak standard lepak, budak-budak lelaki lepak biasa balik 3-4 pagi kan. Dalam 3-4 pagi tu kita orang pun terdetik lah borak pasal asyik duduk memerap je kan. Kebetulan member pun ada cuti SEM, ada yang belajar uni KL, ada yang belajar dekat UiTM. Jadinya aku ni bertiga ni, kita ni borak lah ni, jom kita pergi travel balik hari. Bila kita fikir nak pergi mana, Terengganu ke, tapi macam Terengganu Kuantan dekat je kan, dalam sejam 2 je dah boleh sampai lah. Member aku ni Isra, lepas tu seorang lagi member aku ni Ikwan. Kita orang plan untuk pergi ke Melaka. Kuantan Melaka dekat. Malam tu start pada pukul 12 malam. 12 malam tepat. Aku call member aku call Isra tu, dia call aku, "Man, jom gerak." Yang aku ni terpingga kau, gerak mana? Dia kata pergi Melaka. Aku kebetulan tak ada benda. Dia ada kereta kan. Aku ada kereta tapi kereta aku tak adalah macam kereta dia. Aku call member aku seorang ni, Ikwan, "Kau on tak nak pergi?" Member aku pun cakap on juga sebab dia bosan. Dalam masa yang sama tu aku pun waktu tu pukul 12 aku daripada Kuantan. Member aku waktu tu duduk Kubang Buaya so. Aluaka. Member aku tu mula duduk Aluaka. Aluaka dia ambil aku daripada Galing Camp pukul 1:30 pagi. Lepas tu kita ambil member aku yang Ikwan ni, orang yang ketiga ni. Bodoh lah. Dia pukul 3 ni. Pukul 3 ni sampai ke rumah member aku yang Ikwan ni, dekat IM Indah Kota. Lepas tu tanpa buang masa tu kita ambil dia terus ni shoot pergi ke Melaka. Tapi semua orang tahu Kuantan nak pergi ke Melaka mesti akan lalu jalan ni. Jalan ni dia nak jadi seramnya. Aku rasa semua orang pernah lalui benda-benda macam ni, tapi benda ni first time aku lalui benda ni. Aku ni kebetulan dia bawa ni kereta dia Satriano. Aku dengan Isra ni yelah tak nak ngantuk punya pasal kan. Bukanlah lagu remix ke, lagu masa tu lagu Bosku macam-macam. Buka bagi orang kata tak nak mengantuk. Yang member aku Ikwan ni pun tak tidur. Kita orang tiga memang tak tidur sebab nak meneman ke Isra ni lah. Dalam masa yang sama ni, yang aku tahu terang, aku ni sebenarnya tak adalah nak kata toksik lah, tapi serta tempat kita tahu, patutnya mungkin silap aku kita kalau dah tahu tempat tu kita tak boleh macam maki ke, kadang-kadang termaki tau. Dalam pertengahan jalan dekat Muazzam tu, jalan berlubang. Okay, walaupun tak ada kenderaan sangat, yang ada kenderaan pada malam tu pun dalam 2-3 kereta je. Sebab waktu tu dalam pukul 3-4 pagi. Okay, 3-4 pagi. Kalau ikutkan kalau cara bawa, memang sekejap je sampai Melaka tu. Tapi masa dekat atas Muazzam tu jalan masih teruk lagi. Siapa yang pernah lalu situ memang akan tahu Muazzam jalan dia teruk. Waktu tu tengah construction lagi, berubah-ubah lubang. Lepas tu yang jadi misterinya, tengah-tengah jalan dekat Muazzam tu, tiba-tiba kan kawasan tu macam ada bau. Dia macam bau, bukan bau kentut. Mula-mula aku ingat bau kentut tau, sebab member lelaki dia kena celaka sikit. Kadang-kadang dia bagi kentut yang itu memang celaka mai. Itu memang padu bit. Memang padu bit. Tapi aku ingat ini bukan bau kentut, macam bau bukan bau kelapa sawit ke, bukan bau getah, bukan. Macam bau bangkai. Aku pun dia macam, aku bertegur, aku cakap, celaka. Mula aku waktu tu, celaka bau benda ni, aku begitu. Yang Isra ni Mula rupanya Isra ni dah bau lama tau. Dia dah bau lama sebelum nak sampai tengah jalan tu. Memang terlalu lama. Lepas tu dia kata, "Man, diam man." Dia kata begitu. Sebab aku macam, kenapa pula Isra ni suruh aku diam? Rupanya kita diam lagi. Memang masih tak buka cerita lagi. Memang bau dia memang macam bau bangkai, macam bau binatang busuk mati dalam kereta tu. Sedangkan Isra tak buka tingkap, tinted gelap. Okay, kereta macam aku cakap tadi, kereta boleh dikira dengan jari. Belakang memang tak ada kereta. Kita memang bawa slow sebab jalan kawasan berlubang. Lepas aku tegur tu, dalam 5 minit, tak sampai 5 minit tak silap aku, ada lori tinggi, lori besar. Tinggi pula. Ya, lori besar.
dia bagi lampu tinggi. Mula-mula aku rasa aku tengok daripada jauh. Tak adalah jauh mana, dalam berapa meter je lori tu bagi lampu tinggi. Lepas tu member aku ni tegur Isra. Betul. Kepala kotak dia bagi, kepala kotak mat. Bodohnya dia ni. Memang tak ada insurans. Bodoh busuk bodoh. Muazzam tu jalan kecil, berlubang-lubang. Lepas tu si yang pemandu lori depan ni, dia bagi lampu tinggi. Pun macam 50-50 lah. Mesti kalau orang yang biasa bawa kereta, dia akan tahu sama dia lampu tinggi, dia bagi lampu tinggi, dia bagi antara dua isyarat. Pertama, mungkin dekat kawasan depan tu ada roadblock. Okey, Isra tekan minyak, boleh katakan boleh pergi jauh lah. Boleh katakan nak terlaju jugalah waktu tu, sebab dia pelik. Kereta menjadi macam mendak tau. Lepas tu tak lama yang lepas lori bagi lampu tinggi, kalau satu lori aku boleh bagi lagi. Tapi lepas selang daripada satu lori tu, ada satu kereta Honda, tak silap Honda City. Aku ingat Honda City putih. Dia bagi lampu sama. Jadi aku macam, kenapa dia nak bagi lampu tinggi? Lepas aku cakap, tak lama Isra cakap, drop ke bawah. Man, kenapa lori tadi bagi lampu tinggi? Lepas tu dia kata kereta belakang dia pun bagi lampu tinggi. Aku pun macam, ya kira nak sedapkan hati member kan. Orang tak nak kata kucah kan, macam chaos lah berlaku kan. Yang Isra ni kata tak ada benda tu. Sebab aku cakap mungkin ada roadblock depan tu. Tapi sebab biasa kawasan Muazzam ni memang ada roadblock. Bila aku dah tegur part tu, yang aku pelik, ada satu kereta belakang ni kan, dia memang follow rapat. Dia follow rapat. Macam kalau kita follow rapat, kita akan tahu lampu kereta tu. Okay, lampu kereta tu kita boleh tahu pantulan kan, daripada side mirror kan. Lepas tu side mirror belah kanan Isra ni ada cahaya. Side mirror yang pertengahan tu pun kita nampak cahaya kereta. Yang tak nampak cahaya kereta tu side mirror belah kiri aku ni. Side mirror yang belah kiri aku ni, sebab aku, kalau jenis aku, kalau duduk dalam kereta, aku akan macam berpaut gini tau. Berpaut sambil layan dengan lagu itu kan. Yang aku peliknya, kenapa yang orang kata apa, side belah kiri aku ni jadi gelap. Dia memang gelap rapat. Macam ibarat macam ada benda yang duduk dekat bahagian aku punya ni, tempat duduk. Kira daripada atas bumbung kereta tu, macam ada seolah-olah benda tu macam menutupi side mirror belah kiri tu. Jadi aku pandang lah side mirror tu, macam mana cahaya kan. Jadi aku gitu, jadi macam tak puas hati nak tengok ke macam tu. Lepas tu itulah aku rasa yang orang kata pengalaman, nak kata itulah rasa seram. Cuak lah juga kan, pukul 3-4 pagi gitu waktu tu. Lepas tu, tapi jalan ni jarang digunakan disebabkan banyak kes berlaku sebenarnya. Ada yang kata ada kes orang kata tabur minyak kan, sebab kawasan tu memang sunyi. Kalau apa-apa tu jadi memang payah. Ambulans ke polis ke nak datang ke tempat tu memang jauh. Memang sunyi. Sebab kiri kanan kelapa sawit. Siapa tahu jalan bawah dia akan dia tahu lah. Tapi yang best situ tu shortcut, cepat nak sampai ke Melaka. Kira tak sampai dalam sejam lah, dalam 30 minit 40 minit dah sampai dah. Memang dekat sangat. Kira korang tak payah lalu tol kalau nak tahu. Tapi jalan ni sebenarnya tak ramai yang tahu, ada yang tahu. Cuma aku nak nasihatkan, kalau yang mana jalan, kalau bawa satu kereta tu janganlah jalan tempat-tempat yang sunyi lah, sebab takut apa-apa terjadi. Dia dua je, sama ada kejadian mistik ataupun kejadian yang kata boleh meragut nyawa atau kes kecurian. Tu yang bahaya tu sebenarnya. Tepat pukul 6 itu lah. Sebab kita buat selalu layan 6. Okay, ni aku dah settle. Okay, aku ni cut lah kira, sebab aku tak nak cerita yang part yang aku kat Melaka tu. Sebab benda tu memang happy-happy lah. Kita happy-happy, rakam sana, tangkap gambar sana, macam-macam. Lepas tu dah penat tu, kita orang balik. Sebenarnya aku dah penat dah, memang penat. Memang barai rapat, memang barai. Dah penat. Pukul maghrib, isyak tu, lepas tengah tu, tepat lepas tengah, kita orang shoot balik. Aku dah cakap dengan member aku, cakap nak kita stay sini semalam. Sebab aku sebenarnya dah penat. Tapi member aku cakap ya, kita orang mana ada, waktu tu memang tak ada duit. Memang tak plan, bukan jenis plan macam grup-grup kita ada duit gini baru kita pergi. Tak ada, memang
on the spot tu pergi. Dah sampai dekat, kita sampai kat Kelebang. Nah, ending Melaka pun memang kita orang kat Kelebang. Kita tu shoot balik. Lepas tu 10.30 malam 8.30 malam tu kita daripada Melaka nak balik ke Kuantan. Nak balik ke Kuantan tu, waktu tu ini memang kata memang hardcore tu lah, scary lah waktu ni. Si member aku ni, lepas tu waktu tu pukul 9 tau, baru pukul 9 malam. Member aku ni yang member aku yang belakang ni, Ikuan ni, dia ni jenis macam macam ni, pembaris pun ada. Lebih kurang gitu lah. Tapi dia okey je. Lepas tu si belakang, kereta Neo ni dia 2 pintu. Kira kalau nak keluar pun kena menghadap pintu depan tu dulu, baru boleh keluar. Dia duduk belakang aku. Lepas tu dia, dalam masa lama dia ni mulut dia akan celupa. Dia tak celupa pun waktu tu. Cuma dia gini, dia cuma tegur je daripada tingkap tu. Dia cuma cakap scary. Dia macam terpengaruh dengan orang KL tau. Scary sebab dia belajar di KL kan. Scary tu. Ni siapa yang duduk kawasan ni, memanglah scary. Yang Bingai ni memanglah dia kata tu scary. Yang luar yang dia tengok tu semua kelapa sawit, kawasan Bahau. Waktu tu kita orang memang dekat Bahau. Betul-betul. Yang aku ni pun cakap, alamak celaka pula si Mamat dia boleh tanya benda gitu dekat tengah-tengah ni kan. Aku macam bodoh lah. Aku cakap sebab jenis aku direct aku cakap bodoh lah kau cakap benda ni. Kita ni dekat sini, dekat tengah-tengah, jadi kena senyap Tak lama, dalam 5 minit gitu, memang tak lama. Ada lori juga, lori daripada kawasan, sebab lori akan lalu shortcut kawasan Bahar tu. Lori tu pun bagi lampu tinggi lagi. Dan masa sama dia bagi lampu tinggi, aku dengan Esok sama-sama pandang. Waktu tu malam. Bila dah malam, aku bagi dua ni. Aku cakap, Esok kata, kenapa bagi dia? Esok ni pun cakap sekali, kenapa dia bagi lampu tinggi? Aku pun cakap lagi, mungkin ada roadblock. Sebab pagi tadi pun dia bagi lampu tinggi. Waktu tu start daripada Bahau tu nak sampai ke Muazzam, memang kereta Isra mendak. Mendak. Aku pun dah letih kan. Waktu tu aku dah letih sangat. Habis lah kat dia ni. Bodoh. Bodoh. Lepas member aku tertegur tu, yang aku cakap tu, lori tu, kira lori tu memang rapat. Ada 1, 2, 3 buah lori aku pada malam tu kan. Dia bagi lampu tinggi. Lepas tu dalam beberapa minit tu, aku rasa memang bukan aku je rasa, sebab Isra yang first kali yang akan bawa, yang akan rasa kereta ni berat, mesti pemandu. Dan pemandu ni macam bila aku tengok Isra ni macam tak senang duduk. Aku cakap, kenapa dia ni tak senang duduk? Lepas tu aku tengok dia tekan minyak boleh katakan 1/4 memang tinggi. Memang kata apa, memang boleh laju lah kat atas tu kan. Sebab jalan tu memang okey, jalan kat bawah okey, tapi macam tak pergi-pergi. Lepas tu sampai je selekor nak ke Muazzam tu, daripada Muazzam nak ke Kuantan tu, aku macam barai sangat, memang ngantuk. Aku cakap, aku minta izin dengan Isra. Aku cakap, Rob, aku nak tidur sekejap, nak lelak 5 minit. Aku cakap gitu, sebab memang ngantuk sangat. Ila penat man seharian. Lepas tu yang Ikuan ni masih kuat lagi. Lepas tu Isra kata, Man, janganlah tidur man. Aku pun pelik, kenapa dia cakap gitu, jangan tidur. Rupanya tak dan berapa kelip tu, aku tengok Isra macam nak mengelak sesuatu. Depan dia kereta. Dia macam nak mengelak satu. Aku pun macam, kalau Isra tak kontrol dengan baik kereta tu, aku rasa kereta tu memang berpusing lah. Pusing 360 darjah. Aku ingat mainit malam tu. Dia macam sentak lah, dia kata. Tu aku macam, buat apa Dok? Daripada ngantuk tadi tu, celik lah. Kenapa Dok? Lepas tu Dok kata, Man, aku dia kata gini. Dia pun cuak lah. Isra ni payah nak nampak dia cuak. Dia biasa orangnya tenang, steady je. Dia cuak. Dia kata, Man, aku macam terlanggar something ni begitu. Aku cakap, kau biar betul. Aku cakap, waktu tu gini kan, dah dekat pukul 11-12 malam kan. Kau cakap, kau biar betul, kau nak terlanggar benda. Sebab aku terlelap situ, memang tak rasa dengar bunyi langgar ke apa. Memang aku cakap tak dengar bunyi langgar ke apa. Tapi dia kata, dah sampai betul kat Kuantan. Memang kawasan tu je, waktu tu je lah aku rasa macam pengalaman yang kata memang seram. Waktu tu yang dia kata nampak susuk tubuh besar. Waktu ni kita dah sampai Kuantan ni. Waktu dah sampai Kuantan, yang si member aku ni, Ikuan ni, dia kata, Man, balik terus lah. Lepas tu aku cakap, jangan balik. Kita orang lepak mamak tu kan malam tu. Cakap lepas subuh baru balik. Sebab yang apa yang aku tahu lah, kalau kita ni dekat mana-mana, tempat yang orang kata pelik-pelik ke, tempat yang jauh kita pergi ni kan, tak kisahlah kau nak pergi rumah lama ke apa ke,
jangan terus balik. Kiranya kau lepak dulu mana-mana, last kali bawa kau balik rumah. Kiranya risau, ni orang cakap lah, kalau takut dia mengikut, macam ni lah, macam ni, dia ngikut, ada benda ngikut. Lepas tu yang member aku ni cakap balik lah, sebab dia nak tergok-gok balik nak tidur. Cakap tak payah, kita lepak dulu mamak. Lepas tu kan sampai mamak tu bawa kita orang cerita, Israq ni cerita. Israq kata waktu yang kawasan macam masa dia nak accident tu, dia tak ngantuk. Israq memang tak ngantuk. Dia mengelak macam lembaga besar, bentuk macam anjing tau, berbulu. Dia memang ingat, dia kata sebiji, sebab orang je pakai spek mata. Dia kata memang besar ibarat menutupi macam mana dia lintah macam kereta, dia lintah macam tu. Tu memang yang si Israq ni macam hilang kawalan sekejap. Dengan aku sekali hilang kawalan. Kau ni macam iya ke do? Aduh Mat, kau ni terpengaruh sangat do ni aku cakap. So kau kata orang tengah takut kan. Lepas tu bila aku cakap sebab tu kita kena lepak sini. Orang kata lepas subuh baru kita balik lah kan. Kita nak sempat nak subuh kan, bawa subuh kat rumah. Sebab takut benda ni ngikut kan. Chapter 1 daripada kisah pengalaman aku lah. Itu pada tahun 2019. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu lah guys. So kalau korang boleh tengok, korang boleh dengar lah cerita ni tadi kan. Mata dia ni memang tak boleh pandang kamera. Aku pun tak tahu kenapa. So kalau korang rasa macam kurang perhatian tu, korang pandang je muka aku nak dijadikan cerita macam tu. Dia memang tak pandang kamera. Tak ada skrip pun kat depan ni, tak ada. Cuma mata dia macam bongok macam tu. Aku dah cakap tadi, pandang kamera, tapi dia tak boleh pandang juga. So memang macam tu kot mata dia macam tapi tak apa, abaikan. Okay, nak dijadikan cerita macam tu. So kalau korang rasa best ke, terhibur ke apa benda semua, korang just komen dekat bawah. Korang nak tak lagi segmen horror bersama dia ni lah, nak dijadikan cerita ni macam tu. So kalau korang berminat, korang just boleh komen dekat bawah. Okay guys, aku rasa sampai sini dululah kita punya segmen horror yang tak apa-apa nak horror, seram yang tak apa-apa nak seram, cerita tak apa-apa nak cerita ni, nak dijadikan cerita ni macam tu. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang, dan semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. So bye.